أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. InsyaAllah sambungan pada hari ini mengenai tentang hukum bersuci ataupun taharah. Pengertian bersuci ataupun pengertian taharah dalam kebersihan daripada hadas besar dan hadas kecil. Apa yang dimaksudkan dengan bersuci ataupun taharah? Bersuci daripada hadas besar, daripada najis, ialah seperti begini, yakni menghilangkan najis, yakni bersuci dengan berwuduk, bersuci dengan mandi hadas, bersuci dengan tayamum. Ulama mengatakan ada 4 perkara mengenai tentang taharah atau bersuci. Apakah alat yang digunakan untuk bersuci? Alat yang boleh digunakan untuk bersuci ialah air dan tanah ataupun sebagainya, berpandukan kepada hal keadaan semasa. Sekiranya kita di Malaysia ini mempunyai air, maka kita dimestikan, diwajibkan kita bersuci secara taharah dengan air. Bersuci ini daripada hadas. Apa yang dimaksudkan dengan hadas? Hadas ialah keadaan diri tidak suci yang menyebabkan tidak boleh menunaikan ibadah seperti melaksanakan sembahyang. Berapa bahagian hadas? Hadas itu terbahagi kepada 2. Pertama, dimakan hadas kecil. Yang kedua, dimakan hadas besar. Hadas kecil sebagaimana cara menyucinya ialah keadaan diri yang tidak suci disebabkan oleh perkara-perkara berikut. Maka hendaklah menghilangkan perkara-perkara yang menyebabkan kotornya kerana ia berhadas kecil. Seperti membuang air kecil, maka diwajibkan baginya syarat untuk apabila kita nak menghadapkan diri kepada Allah, seperti melaksanakan sembahyang ataupun membaca Al-Quran, disyaratkan kita wajib mempunyai air wuduk ataupun air sembahyang. Itu ya, dinamakan hadas kecil. Manakala hadas besar, iaitu menyuci daripada hadas besar keadaan diri yang tidak suci daripadanya disebabkan perkara-perkara yang mewajibkan baginya mandi, iaitu disebabkan ia mempunyai hadas besar. Punca-punca daripada hadas besar itu dan punca-punca daripada hadas kecil. Hadas besar ialah disebabkan bagi seseorang lelaki dan perempuan kerana mengeluarkan air mani atau terkeluar air mani atau bersama dengan isteri. Walaupun bersama tidak mengeluarkan mani, tetapi hasil persamaan kedua itu, ya, maka wajib baginya mandi. Itu dinamakan hadas besar. Manakala najis pula, najis itu ialah benda-benda kotor yang menghalang sahnya ibadah tertentu, seperti terkena najis seperti air kencing ataupun terkena tahi
ataupun terkena muntah. Bagaimana cara menyuci najis tersebut? Ialah dengan menghilangkan warna, menghilangkan bau baginya. Bersuci daripada hadas ini ataupun najis, bersuci daripada najis itu tertentu kepada badan, pada pakaian dan tempat. 3 perkara mesti dijaga dalam kita nak melaksanakan ibadah solat. Pertama, tuan badan itu mesti bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Tuan badan itu bersih daripada najis kecil. Ya, seperti muntah tadi. Seperti pada pakaiannya, mesti bersih. Tidak terdapat benda-benda yang menyebabkan tidak sahnya ibadah. Seperti tempat beribadat itu mesti tempat yang bersih. Kerana tempat yang bersih itu adalah menjadikan satu syarat kita juga apabila melaksanakan ibadah. Jadi, 3 perkara yang kita perlu jaga. Kalau kita nak melaksanakan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertama kita kena jaga cara nak melakukan membersihkan daripada hadas, membersihkan daripada najis. Kerana kita apabila menunaikan ibadah solat umpamanya, kita membawa najis, maka terbatallah ibadat solat tersebut. Begitu juga apabila nak menunaikan ibadat solat ataupun membuatkan ibadah-ibadah yang lain dalam sembahyang atau membaca Al-Quran, diwajibkan, dimestikan syaratnya ada mempunyai air sembahyang. Bila kita disyaratkan mempunyai air sembahyang, kita melepaskan diri daripada hadas kecil, hadas besar. Ini merupakan syarat utama dalam kita melaksanakan ibadah kita, dalam kita menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala. Dikehendaki kita bersih pada badan kita. Tidak ada perkara-perkara yang menyebabkan air wuduk itu tidak sampai. Dan bersih daripada najis. Seperti perkara-perkara yang menyebabkan najis itu terkena pada badan kita, terkena pada pakaian kita, ataupun terdapat pada tempat ibadah kita. Itu adalah penting. Kewajipan kita apa kita nak melaksanakan ibadah, iaitu syarat utamanya ialah bersih daripada hadas kecil, hadas besar dan najis. Baik. Kita nak masuk sekarang bahagian air. Bahagian air itu terbagi kepada 4 bahagian. Pertama dinamakan air yang suci lagi menyucikan. Air yang suci lagi menyucikan. Itu dinamakan air mutlak. Yang kedua, air yang suci lagi menyucikan tetapi makruh menggunakannya, iaitu air yang tercampur dengan panas, seperti air yang terjemur. Air kolah yang terjemur panas. Walaupun air itu lebih daripada 2 kolah. Melebihi daripada 2 kolah tetapi terjemur, tidak ada penutup tengah-tengah panas. Ataupun air telaga yang panas. Hukumnya sah menggunakan tetapi makruh. Sebab kita menggunakan air panas untuk kita membersihkan daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Yang ketiganya air yang suci tetapi tidak menyucikan, iaitu air yang telah dipakai. Air itu dibangunkan air musta'mal atau air yang berubah dengan sesuatu yang suci. Tuan-tuan muslimin muslimat,
air mustakmal ini air yang tidak cukup 2 kolah. Air yang timbul kadang-kadang orang tak faham. Itu sebabnya di masjid-masjid, apabila ada tempat paip kita nak ambil uduk, di masjid adakan tempat duduk. Itu lebih selamat. Kadang-kadang kita ambil uduk, kita tak nampak. Kita ambil nak basuh muka, kali yang kedua mercik air daripada muka kita jatuh ke tempat air yang ada pada tangan yang kita tadah itu dinamakan air mustakmal. Air yang tidak cukup, maka tidak sah untuk dijadikan bahan beruduk, air untuk beruduk, kerana tidak cukup. Sebabkan air itu ada titisan daripada air wuduk kita yang kita ambil wuduk. Inilah kena kita jaga dalam kita melaksanakan tanggungjawab kita untuk menyucikan diri daripada hadas kecil seperti berwuduk ataupun taharah. Baik. Yang keempatnya, air yang tidak suci lagi, tidak menyucikan, iaitu air yang jatuh najis ke dalamnya. Itu dipanggil air mutanajis. Air ini, kalaulah terdapat air itu lebih daripada 2 kolah ataupun kolah yang besar, ternampaklah binatang jatuh seperti burung dan apa ya. Tapi air itu melimpah lebih daripada 2 kolah, maka diharuskan dan dikeluarkan najis itu. Tetapi kalau air itu tidak mencukupi, otomatik air itu dinamakan air mutanajis, air yang mengandungi najis. Baik, kita nak kenal air mustakmal, air mutlak, air mutanajis. Air mutlak ialah air yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi dalam keadaan sifat asal kejadiannya, seperti air hujan. Air hujan yang jatuh tu kita masuk dalam tempayan, ya, boleh kita cebok untuk kita ambil wuduk, kerana air itu memang air yang asal kejadiannya adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti air telaga yang dicangkul, air yang datang daripada air mata air, itu dinamakan air mutlak, yang asalnya, kejadiannya, yang hakikatnya adalah air yang suci, yang keluar daripada bumi, dan air yang datang daripada langit, air hujan. Air yang turun dari langit, kedua-dua ini adalah seperti air hujan, dan seperti juga ada 7 perkara yang dimasukkan air yang boleh diguna. Ini dinamakan air mutlak, seperti air hujan yang turun melimpah-limpah, seperti air laut yang luas dan begitu banyak, seperti air sungai yang mengalir sentiasa, seperti air telaga yang melebihi daripada 2 kolah, seperti air mata air yang sentiasa memancar keluar daripada bumi, seperti air salji ataupun air beku apabila musim sejuk, seperti air embun yang kita tadah malam-malam, air embun yang bertakung, ya, itu juga dinamakan air mutlak. Apa yang dimaksudkan dalam keadaan sifat asal, iaitu asal kejadian air itu. Maksud yang dikatakan keadaan sifat asal kejadian itu ialah keadaan asal air itu belum berubah. Seperti air hujan, pada lazimnya ia jernih. Jika ditakdirkan air hujan itu berwarnanya, air hujan itu warnanya merah, maka ia tetap dianggap air mutlak.
kerana air yang kejadiannya ketika itu turunnya daripada langit dengan berwarna merah. Jarang berlaku ya. Tapi tak mustahil. Ini kuasa Allah Ta'ala. Apa dia air yang dianggap bukan turun dari langit atau daripada bumi atau air mata air? Air yang dianggap bukan turun daripada langit ataupun keluar daripada bumi dinamakan air pohonan. Air pohon-pohonan. Seperti air buah-buahan. Umpamanya air tebu, air kelapa, air batu. Ya, ataupun air ini tidak dikatakan, juga ia dikatakan bukan air mutlak. Air musammas. Air musammas, apa yang dikatakan air musammas? Ialah air yang panas. Air yang kena cahaya matahari yang begitu panas. Pada negara atau negeri yang panas, pada bacaan suhunya, yang menerima tawakal selain daripada bacaan emas dan perak, ataupun air yang dalam bijan bekas emas, bekas perak, ataupun air ini bekas tembaga misalnya. Air di dalam itu selalunya panas kalau kena cuaca yang panas. Berbeza dengan air di dalam telaga. Berbeza dengan air dalam kolah. Semen, dia tidak panas. Itu dinamakan air musammas. Apa yang dimaksudkan dengan bacaan bekas atau menerima tawakal itu? Bacaan bekas yang menerima tawakal itu ialah seperti besi dan tembaga. Adakah panas? Adakah yang dipanaskan oleh cahaya matahari pada negeri yang bukan berhawa panas seperti negeri England dikatakan air musammas? Air yang demikian bukan dinamakan air musammas. Seperti negara yang biasa dalam keadaan sejuk. Berbeza dengan negara yang sentiasa panas. Adakah air sawah, air kolam yang panas oleh cahaya matahari atau dikatakan air musammas? Air yang demikian bukan ia dinamakan air musammas. Kerana sawah ataupun kolam bukan bajan ataupun tempat bekas menerima tawakal. Jadilah kita kena kita faham apa hukumnya air yang sangat panas atau air yang sangat sejuk. Hukumnya makruh digunakan. Tidak ada timbul masalah, hanya makruh kalau kita berwuduk dengan air yang panas. Kalau kita berwuduk dengan air yang selalu sejuk, ya, cuaca yang sejuk, ya, macam mana? Kalau kita di Mekah atau di Madinah, kalau musim sejuk, maka air semuanya sejuk. Kalau musim panas, maka semua airnya panas. Sebab itu dah hukumnya makruh saja menggunakannya. Setakat mana hukum air musammas itu makruh digunakan? Ia makruh digunakan pada badan seperti bersuci dan makruh digunakan untuk minum. Tetapi kalau air digunakan untuk membasuh pakaian dan lain-lain atau air itu telah sejuk, maka hukumnya tidaklah makruh. Itu dinamakan air musammas, air yang terjemur dalam keadaan cuaca yang begitu panas.
Sekarang kita maksud nak tanya di sini, apakah yang dikatakan air mustakmal pula? Air mustakmal, air yang kurang daripada 2 kolah yang telah digunakan mengangkat hadas, iaitu air yang digunakan itu pada membasuh yang pertama daripada wuduk tersebut, daripada mandi tersebut yang wajib, mandi yang wajib, atau yang digunakan untuk menghilangkan najis dan air tidak berubah atau bertambah timbangan. Itu air mustakmal. Yang saya katakan tadi, air mustakmal atau titisan daripada air wuduk kita yang pertama, menitis. Sebab itulah kita kalau nak berwuduk, kita jauhkan tangan kita, jauhkan sikit daripada muka kita. Kalau yang pertama, kalau kita nak ambil sunnah 3 kali, kita basuh muka. Ya. Tapi kalau kita sekali je, betul, alhamdulillah. Tapi kalau 3 kali, kalau 3 kali dapatlah kita sunatnya. Tapi takut air yang ada pada muka kita tu menitis kat tangan kita, kita pakai lagi. Maksudnya air itu dinamakan air mustakmal, tidak boleh digunakan untuk berwuduk. Tapi kalau guna pipe sekarang boleh lah. Tapi jauh-jauh lah sebab tangan lagi kita, tangan kita haruskan mana membasuh. Kecuali kepala itu kita ambil walaupun kita sapu. Dan kaki juga perlu dibasuh. Apa hukumnya jika air mustakmal itu dikumpul hingga sampai 2 kolah? Hukumnya suci. Ni. Air mustakmal yang kita tadi, kita ambil uduk, dia jatuh ke apa? Jatuh ke baldi. Tapi kita kumpul balik, kumpul sampai 2 kolah. Maka air itu menjadi air mutlak balik. Cukup 2 kolah, lebih daripada 2 kolah. Walaupun air itu air yang titisan daripada kita berwuduk tadi. Kalau kita kumpul-kumpul, boleh. Itu dinamakan air mutlak setelah kita kumpulkan sampai kepada tahap 2 kolah. Apa hukum air yang digunakan pada basuh yang kedua atau yang ketiga wuduk? Air suci, menyucikan, kerana ia bukan air mustakmal. Tak apa, disebabkan hadas terangkat oleh basuhan tersebut yang pertama, manakala basuhan yang kedua, yang ketiga itu adalah sunat sahaja. Maknanya kita ambil wuduk 3 kali hukum sunat, kedua pun sunat. Ya, pertama itu wajib. Ya. Ini perlu kita fahamlah. Apa hukum air yang digunakan untuk menghilangkan najis itu berubah sifatnya ataupun warnanya, bertambah timbangan. Air itu dihukumkan sebagai air mutanajis. Air mutanajis ini tak boleh pakai sebenarnya. Iaitu air yang tidak suci dan tidak menyucikan. Dia bukan dengan air mustakmal, berbeza. Air mutanajis, air yang tidak boleh pakai kerana ada kekotoran. Itu kerana berubah pada warnanya, berubah pada rasanya dan tidak mencukupi, itu dinamakan air mutanajis. Ya. Jadi air mutanajis itu air yang berubah. Hukum air yang berubah, salah satu sifat-sifat iaitu baunya, warnanya, atau dengan sebab bercampur sesuatu yang suci itu. Maka demikian, jika perubahan itu banyak sehingga menjadikan air itu ataupun sebutannya berubah pada warna, ya, pada rasanya, dihukumkan tidak suci dan tidak boleh menyucikan, seperti air yang bercampur dengan kopi atau gaharu, maka air itu disebut sebagai air kopi, air gaharu. Tetapi jika perubahan itu tidak ada perubahannya atau tidak menghilangkan sebutan air mutlak, maka air hukumnya adalah suci lagi, menyucikan. Dan jika sekiranya air itu berubah kerana lama bertaruh ataupun bertakung atau kerana lumpur tanah
dan daun-daun yang begitu banyak yang jatuh ke dalamnya, maka air itu dihukumkan air yang suci, lagi menyucikan kerana sebab daun-daun tersebut, tapi tidak berubah pada warnanya, tidak berubah pada rasanya. Tapi kalau sebab benda itu bukannya najis, itu dinamakan air yang boleh dimakan. Asalnya air mustakmal, bila dikumpul, kita perlu faham sebagai kesimpulan, bila air mustakmal dikumpul sampai kepada 2 kolah, melebihi 2 kolah, bahkan air itu dinamakan menjadi air mutlak. Manakala air telaga, ya, yang kadang-kadang ada pokok-pokok di kolam kita, tapi pokok-pokok itu berupa pokok-pokok yang subur. Kadang-kadang di kolam kita tu ada, ya, kumbang, kiambang berpaut. Maka dihukumkan juga air itu dengan air mutlak sebab lebih daripada 2 kolah. Itu berbeza dengan air mutanajis yang tidak boleh dipakai. Jadi setakat itulah perkongsian kita pada pagi ini untuk mengenai soal jawab hukum dalam kitab iaitu Zaidul Talib. Mudah-mudahan yang baik semua daripada Allah Ta'ala. Mana kekurangan saya memohon maghfirah Allah Ta'ala. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.